Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Kolej Tingkatan 6 Desa Mahkota Bumi Bertuah. Pada para pelajar, selamat kembali semula ke Kolej Tingkatan 6 Desa Mahkota Bumi Bertuah untuk sesi persekolahan semester 2 2020. Kita semua telah sedia maklum bahawa seluruh dunia, bukan sahaja negara kita, pelajar-pelajar telah terlibat dalam satu pandemik, iaitu pandemik coronavirus 2019. Okey. Pandemik COVID-19 juga dikenali sebagai pandemik coronavirus. Ialah wabak penyakit coronavirus 2019 yang berterusan secara global berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut teruk 2 atau SARS-CoV-2. Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan Disember 2019 di bandaraya Wuhan, Hubei, China, dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada Mac 2020. Sehingga 18 April, lebih daripada 2.3 juta kes COVID-19 telah dilaporkan dalam sekurang-kurangnya 180 negara. Dan pada 13 Mac, WHO mengumumkan bahawa Eropah telah menjadi pusat baru pandemik. Di Malaysia, dia telah disahkan merebak pada 25 Januari 2020 sehingga 1 Jun 2020 terdapat 7,857 kes yang disahkan, sebanyak 6,404 kes telah pulih dan discharge sebanyak 115 kes kematian. Yang di-Pertuan Agong telah menyatakan kebimbangan baginda terhadap kes positif yang mendadak. Langkah selanjutnya kemudian diumumkan oleh Perdana Menteri untuk mengatasi penyebaran virus ini dalam negara melalui siaran langsung pada 13 Mac 2020. Dengan penyebaran virus ini di semua negeri dan wilayah persekutuan di Malaysia sehingga 16 Mac, Kerajaan Malaysia mengumumkan bahawa mereka telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Berkurung Separa Negara yang dikenali sebagai Perintah Kawalan Pergerakan dari 18 Mac sehinggalah 23 Jun 2020 untuk mengekang pertambahan kes positif dalam negara. Terdapat 1.5 bilion orang pelajar daripada lebih 165 buah negara yang tidak dapat meneruskan persekolahan ekoran pandemik COVID-19 seperti yang diumumkan oleh UNESCO pada 26 Mac 2020. Malaysia adalah salah satu negara yang telah mengambil langkah menutup sekolah-sekolahnya. Semasa artikel ini tulis, sekolah di Malaysia telah disambung selama 10 minggu dan telah disambung lagi sehinggalah pada tarikh 23 semalam. Dan kalau ikutkan tempoh kita telah dicutikan adalah selama 98 hari ditambah dengan 5 hari cuti persekolahan pada awalnya, jadi 104 hari kamu tidak hadir ke sekolah. Okey, dalam tempoh ini banyak perkara baru yang telah kita pelajari dan dalam kehidupan kita seharian juga kita perlu mengadaptasi norma baru. Termasuklah di sekolah kita sendiri, terdapat pelbagai SOP telah dilaksanakan bagi mengekang penyebaran virus ini. Harapan saya pelajar-pelajar akan dapat membiasakan diri dengan norma-norma baru ini dan juga SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan juga oleh pihak kolej sendiri. Saya suka membawa pelajar untuk menyorot model Kubler-Ross tentang keadaan semasa kita dan apakah tindakan yang sesuai untuk kita lakukan. Bermula dengan syok, kita juga kita telah dikejutkan dengan penyebaran atau penularan COVID-19 ini. Denial. Kita mula-mulanya kita tidak percaya bahawa mungkin kita bukan antara mangsa dan sebagainya.
tetapi akhirnya kita terpaksa menerima hakikat bahawa kejadian ini adalah kejadian yang nyata dan pada awalnya mungkin kita mengalami sedikit frustration, okey, bila kita dah mentahu keadaan di mana kita tak dibenarkan keluar, banyak perkara kita telah dikawal dan bila kita frust mungkin ada sedikit perasaan depression, tetapi sekiranya kita bijak mengawal, okey, kita akan cuba memulihkan keadaan melalui peneguhan, melalui eksperimen dan decision making, seterusnya integration, maknanya kita akan menjadi biasa kepada kita apabila perkara-perkara yang sepatutnya kita patuhi, kita telah patuhi. Okay. So saya bawa sedikit analisa sepanjang tempoh PKP di mana kita terpaksa belajar dari rumah, home based learning. Okay. Saya percaya guru-guru kamu telah berusaha dengan sedaya upaya untuk memberi pengetahuan kepada kamu dalam suasana yang agak terbatas. Okey, saya bawa analisa bagaimana PDP itu dilaksanakan. Okey. Yang pertama, okey, secara keseluruhan inilah PDP yang berlangsung sepanjang fasa 1 hingga fasa 5. Okey. Atas kekangan-kekangan yang dialami oleh pelajar, terutamanya penglibatan pelajar, peratus penglibatan pelajar kalau kita lihat memanglah kurang memberangsangkan. Okey. Ini adalah analisis mengikut mata pelajaran. Okey. Seterusnya analisis mengikut kelas. Analisis konsultansi kerja khusus. Okey. Dapatan daripada ini, maka kita terpaksa melaksanakan dapatan daripada analisis yang kita buat. Kita terpaksa membuat satu perubahan dalam PDPC yang mana pelajar-pelajar terpaksa menerima. Dan saya berharap pelajar-pelajar akan membiasakan diri dengan suasana PDPC yang baru demi memastikan anda semua telah disediakan untuk peperiksaan semester 2 yang akan berlangsung. Yang dijangkakan akan diadakan pada bulan Ogos. Seterusnya ialah SOP yang perlu kita patuhi. Saya bagi sepintas selalu di mana yang selebihnya akan disampaikan oleh PK-PK yang berkenaan. Okey. Kita bermula daripada SOP suhu badan, SOP fizikal, bilik darjah, bilik khas, kantin, bilik guru, dewan, pejabat, surau, tangga dan juga laluan. Ada banyak perkara-perkara yang pelajar perlu fahami dan perlu patuhi demi memastikan kita berusaha untuk menolak penyebaran virus coronavirus ini. Okey. Ini contoh lokasi kelas. Okey, mungkin pelajar terperanjat kerana kelas yang besar terpaksa kita pecahkan dua. Anda semua tidak akan duduk di dalam kelas yang biasa. Okey, tetapi kita telah susun dan senarai juga telah kita edarkan kepada pelajar sebenarnya dan saya percaya sekarang anda semua telah berada dalam kelas yang telah ditetapkan. Okey. Kelas ini terpaksa kita pecah dua terutama bagi kelas yang pelajarnya lebih daripada 16 untuk memastikan anda berada dalam jarak 1 meter lah. Okey. Kemudian pengurusan prasarana, okey. Banyak urusan-urusan pembersihan telah dilaksanakan sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan dilaksanakan. Pihak sekolah telah ambil inisiatif untuk menyediakan kelas-kelas ini. Tinggal lagi kamu semua kena ikut SOP yang telah ditetapkan setelah pihak sekolah berusaha untuk memastikan kamu semua berada dalam keadaan yang selamat. Okey. Demikian juga sama ada di kelas, okey, di bilik-bilik khas, di kantin, okey, di bilik kesihatan dan juga pelan lokasi juga telah disediakan. Okey.
Dan sekiranya suhu kamu melebihi 37.5, okey, langkah keselamatan yang pertama, sekiranya ibu bapa kamu belum balik lagi, maka kamu akan balik bersama mereka. Tetapi sekiranya mereka telah pulang dan kamu akan diasingkan di bilik isolasi sementara menunggu parents kamu ambil. Okey? Okey, waktu persekolahan, ini adalah waktu persekolahan untuk tempoh PKPP, okey, 7.30 hingga 2.20 pada Isnin, Rabu dan Khamis. Selasa 7.30 hingga 3 petang, Jumaat 7.30 hingga 12.40 tengah hari. Kamu tidak dibenarkan untuk stay back di sekolah pada setiap hari selepas waktu persekolahan. Okey. Waktu rehat kamu adalah pukul 10.30 hingga 11.30. Ada SOP baru yang perlu kamu patuhi pada waktu rehat. PKM akan memberi maklumat yang lanjut tentang prosedur ataupun SOP waktu rehat kamu. Okey. SOP semasa rehat ini sebenarnya ada banyak yang perlu kamu patuhi. Dan saya harap kamu telah mengambil tindakan, contohnya untuk tempahan makanan. Okey, kamu telah berbuat demikian kerana kamu tidak dibenarkan untuk berada di kantin dan membeli makanan seperti biasa. So sebenarnya saya harap pelajar-pelajar cuba memahami SOP yang telah dikeluarkan. Okey, dan bertanyalah kepada guru sekiranya kamu ada masalah. Dan bagi pelajar yang mungkin mereka perlukan khidmat kaunseling, berhubunglah dengan kaunselor kamu. Okey. So, sebelum saya mengakhiri ucapan ini, sekali lagi saya mengalu-alukan kedatangan kamu ke kolej dengan harapan kamu menerima norma baru ini dengan hati yang terbuka dan dapat meneruskan persekolahan dengan jiwa yang tenang dan fikiran yang lapang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Puan Roshaliza binti Kamaluddin, Pengetua Kolej Tingkatan 6 Desa Mahkota, Puan Masnita PKM, Cik Kong Sowa PK Co-Curriculum, guru-guru dan pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya. Selamat kembali ke kolej kita. Okay, bersyukur kita pada hari ini kerana kita dapat bertemu dalam slot taklimat hari ini bicara kurikulum. Okay, saya akan sentuh 5 perkara dalam bicara kurikulum ini ya. Yang pertama, saya akan sentuh tentang jadual waktu PDP norma baru kolej kita. Yang kedua, saya akan sentuh tentang tarikh peperiksaan percubaan semester 2. Yang ketiga ialah sasaran STPM 2020 ya. Dan juga yang keempat ialah tentang belajar secara berkesan. Dan perkara yang kelima dalam bicara kurikulum hari ini, saya akan terangkan tentang urus masa ya, kepentingan urus masa. Baiklah, kita pergi kepada yang pertama, iaitu jadual waktu baru ya, kolej kita, norma barulah ni. Okey, jadi pelajar-pelajar akan bermula sebelum 7.30 ya. Sepatutnya sebelum 7.30 pelajar-pelajar dah masuk ke kelas lah. So 3 hari iaitu Isnin, Rabu dan Khamis, pelajar-pelajar akan balik pada pukul 2.20 ya. Seperti yang pengetua maklum tadi, rehat adalah pada pukul 10.30. Okey, itu adalah bagi hari Isnin, Rabu dan Khamis. Okey. Manakala pada hari Selasa pula, pelajar-pelajar boleh lihat di sini kita ada 4 juga waktu sebelum rehat. Kemudian ada 5 waktu selepas rehat dan pelajar-pelajar akan balik pada pukul 3 petang ya. Hari Jumaat seperti biasa juga 7.20 iaitu ada pengurusan pelajar lah sehingga rehatnya 10.20. Kemudian masa waktu balik adalah 12.40 ya. Jadi saya harap dengan jadual waktu norma baru ni pelajar-pelajar telah faham tentang
bagaimana jadual kita untuk bermula hari inilah 24 hari bulan ya. Okey, seterusnya cikgu akan sentuh perkara yang kedua ya, iaitu tarikh peperiksaan percubaan semester 2. Okey, bagaimana pelajar-pelajar mestilah selama ini di rumah masa PKP, masa PKPB ya. Saya yakin pelajar-pelajar dah ulang kaji ya. Jadi oleh itu kita akan teruskan dengan peperiksaan percubaan pada 13 Julai sehingga 16 Julai lah untuk semua subjek-subjek kita ya. Okey, seterusnya bagi perkara yang ketiga ya, cikgu ingin juga sentuh di sini tentang STPM ya, sedikitlah keputusan STPM 2015 sehingga 2019 ya, di mana pada tahun lepas pun kita telah mendapat keputusan yang cemerlang ya, sehingga 3.08 dan sasaran tahun ini kita anggarkan 3.22 pula ya. InsyaAllah saya yakin pelajar-pelajar kolej mampu untuk capai kecemerlangan ya. Baiklah, perkara yang seterusnya adalah cikgu akan maklumkan tentang belajar secara berkesan ya, iaitu belajar secara berkesan ini. Okey, pertama mestilah ada jadual belajar ya. Sekarang semua pelajar dah kembali ke kolej. Okey, maka dengan itu sepatutnya bolehlah awak susun jadual waktu, dah tahu jadual di kolej, kemudian jadual belajar di rumah ya, supaya kita boleh capai apa yang pelajar-pelajar belajar boleh betul-betul faham ya, dan dapat berjaya dengan cemerlang nanti ya. Okey, seterusnya yang kedua adalah kita tidak boleh berjaya tanpa buat ulang kaji dan latih tubi yang berkesan ya. Jadi latih tubi dan ulang kaji ni adalah sangat penting. Jadi insya-Allah ya, cikgu yakin di sini semua pelajar kalau betul-betul ya setelah ulang kaji di rumah, kemudian sekarang kembali ke kolej akan bertemu dengan guru-guru. Ini yang paling penting ya, iaitu sekarang pelajar kembali ke kolej dan boleh merujuk guru secara face to face. Ya, cikgu yakin apabila bertemu dengan guru secara face to face ini adalah lebih berkesan. Ya, PDP itu akan lebih berkesan dan pelajar akan lebih faham. Ya, jadi walaupun dulu dah buat online, jadi sebenarnya berkali-kali kita ulang kaji, akhirnya kecemerlangan itu kita boleh capai lah. Oleh itu saya nak nasihatkan di sini, apabila merujuk pada guru, fokus apa yang guru akan ajar dalam kelas ya. Jadi pastikan pelajar-pelajar sudah siap sedia untuk fokus dengan apa yang cikgu-cikgu sampaikan dalam kelas ya. Itu adalah sangat penting ya. Kemudian seterusnya perkara yang kelima yang cikgu nak maklum di sini adalah tentang pengurusan masa. Ya, pengurusan masa ni adalah sangat penting sebab manusia yang berjaya ialah manusia yang pandai urus masa. Saya yakin yang itu. Oleh itu kalau pelajar masih ingat lagi ya, kita mesti bahagikan masa dengan bijak. Ya, semua cikgu telah maklum tentang perkara ini. Yang kedua, mestilah letakkan matlamat yang ingin dicapai ya, iaitu PNGK anda sendiri ya. Ingat tak hari penetapan target? Ingat tak? Sebelum PKP itu ada hari penetapan target di mana pelajar-pelajar telah letak target masing-masing untuk dapat A ya. Jadi oleh itu go for it. Sekarang ni kita ada masa. Okey, belum terlewat. Kalau tak peperiksaan STPM semester 2 dah selesai pun. Tapi sekarang ni kita ada masa lagi. Maka usahalah bersungguh-sungguh ya. Urus masa dan cikgu yakin ya, dan kami pihak kolej yakin semua pelajar-pelajar kolej tingkatan 6 Desa Mahkota Bumi Bertuah akan berjaya dengan cemerlang ya.
Seterusnya, akhir kata dari saya. Okey. Saya naklah, okey, di sini Albert Einstein kata-kata hikmat lah daripada Albert Einstein. So belajarlah dari masa lalu, ya. Apa yang telah berlalu itu banyak yang kita boleh belajar, ya. Seperti saya yakin pengalaman semasa PKP, pengalaman semasa PKPB, semasa PKPP, mesti banyak dah pelajari kan. Oleh itu tak semua generasi yang dapat merasa ini belajar keadaan semasa COVID-19 ini. Jadi sekarang ni apa yang patut kita buat adalah hiduplah untuk masa depan. Okey, hidup untuk masa depan. Dan yang paling penting, okey, adalah tidak berhenti bertanya. Okey, cikgu harap pelajar semua akan gunakan masa berada di kolej dengan sebaik-baiknya, berkesan sentiasa bertanya guru. Okey, so dengan itu cikgu ucapkan sekian, terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, pertama sekali cikgu mengambil peluang ini untuk mengucapkan selamat kembali ke kolej dan cikgu harap semua pelajar berada dalam keadaan sihat walafiat dan bersemangat untuk memulakan sesi persekolahan untuk sesi semester kedua dan juga ketiga kita bermula pada hari ini 24 hari bulan Jun 2020. Okey, cikgu percaya semua pelajar telah melihat garis panduan melalui video yang telah kita sharekan di Facebook College dan juga melalui grup WhatsApp dan juga grup Telegram pelajar. Jadi di sini cikgu akan sampaikan kembali beberapa SOP penting yang berkaitan dengan pergerakan pelajar sepanjang berada di kolej, daripada pelajar masuk sehingga pelajar balik semula ke rumah masing-masing. Okey, terdapat beberapa SOP penting yang perlu kita patuhi selain daripada yang telah disampaikan oleh Puan Pengetua sebentar tadi. Okey, antaranya iaitu SOP keselamatan, SOP kantin, SOP tandas, SOP lift, SOP bilik-bilik khas termasuk kelas bilik PDP para pelajar. Okay. Untuk SOP keselamatan seperti yang telah diterangkan tadi, kita akan merujuk kepada SOP pencegahan penularan jangkitan penyakit coronavirus 2019 ini di Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan pemakluman awal kepada murid, guru dan warga kolej telah kita sampaikan sebelum daripada pembukaan kolej lagi. Okay. Kemudian untuk pelaksanaannya, saringan. Okay, saringan setiap hari di pintu masuk kolej sebelum sesi persekolahan bermula dan kolej telah menetapkan lokasi yang sesuai seperti yang telah pelajar-pelajar lihat dalam video tersebut. Okay, dan pihak kolej juga akan memastikan murid dan guru dan juga semua warga kolej mengamalkan kebersihan tangan dan juga mencuci tangan sebelum memasuki kawasan kolej. Okay. Dan kepada murid-murid ataupun pelajar yang mempunyai masalah berkaitan dengan imuniti badan yang rendah, pelajar digalakkan untuk memakai pelitup muka. Okay. Okay, seterusnya ini ialah SOP keselamatan di kolej. Sekali lagi cikgu tegaskan hanya pelajar yang dalam keadaan sihat hadir ke kolej. Okay, jika pelajar dah rasa nak demam ataupun tak sihat, sila dapatkan rawatan awal di klinik-klinik yang berdekatan. Okay, jangan hadir ke kolej. Okay, penjagaan kesihatan seperti mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer, penggunaan pelitup muka apabila perlu serta kepentingan amalan penjarakan sosial hendaklah diamalkan pada setiap masa. Okey, ini juga kita menyahut SOP yang disampaikan oleh Kementerian Kesihatan. Saringan demam serta gejala batuk, sesama, sakit tekak dan sesak nafas dilakukan terhadap pelajar, guru dan warga sekolah pada setiap hari di pintu masuk kolej sebelum sesi persekolahan bermula.
Dan jika pelajar mempunyai suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius ataupun bergejala, pelajar tidak dibenarkan masuk ke kawasan kolej ataupun pelajar akan diletakkan di bilik isolasi. Okey, saringan ini akan dilakukan di dalam kawasan kolej berhampiran dengan pintu masuk utama dan juga laluan ke tempat letak kereta bagi pelajar yang menggunakan kenderaan dan parkir di dalam kawasan kolej. Okey, semua pelajar juga diingatkan hendaklah mengamalkan kebersihan tangan. Pastikan pelajar yang berimuniti rendah sentiasa memakai pelitup muka dan penjarakan sosial hendaklah sentiasa diamalkan. Okey, dan sepanjang tempoh PKPP ini, sebarang perhimpunan kolej dan aktiviti lain yang melibatkan pelajar, guru atau warga kolej berkumpul secara beramai-ramai tidak dibenarkan. Okay, dan pelajar juga tidak dibenarkan berada di kolej selepas tamat waktu belajar. Okay, sebaik sahaja tamat waktu persekolahan, pelajar hendaklah meninggalkan kawasan kolej. Okay, ini ialah langkah pencegahan COVID-19 di sekolah. Okay, pengurusan sekolah akan memastikan melakukan penyakuman permukaan yang mudah dicemari seperti kerusi, meja, tombol pintu, papan kekunci komputer. Okay, semua tempat-tempat ini akan dicuci sebaik sahaja selepas pelajar meninggalkan kawasan kolej. Okay, dan juga penjarakan diri anda sejauh 1 meter dan sekiranya anda bergejala, batuk atau bersin atau sekiranya nampak orang lain bergejala, jarakkan diri anda dari orang tersebut. Ya, kita sentiasa jaga jarak 1 meter. Okey, ini ialah langkah-langkah untuk mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Okey, tutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila batuk dan bersin dan buang tisu yang telah digunakan ke dalam tong sampah. Okey, semua maklumat ini cikgu telah tampalkan dalam kelas dan juga di tempat-tempat strategik di kawasan kolej. Jadi pelajar boleh merujuk langkah-langkah untuk mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 ini. Okey, seterusnya untuk rekod bacaan suhu badan, mohon sekali lagi pelajar mengingati nombor bilangan pelajar yang telah diberikan. Okey, pastikan nombor itu diingat dan dihafal untuk diberikan kepada guru bertugas setiap hari di pintu masuk untuk merekod suhu pelajar. Okey. Okay, ini contoh borang untuk rekod mingguan bacaan suhu badan pelajar. Jadi bermula pada hari ini, suhu badan pelajar akan direkod setiap hari. Okay, sebaik sahaja memasuki kawasan kolej. Okay, kemudian untuk SOP kantin. Okay, untuk SOP kantin seperti yang telah dimaklumkan, kantin hanya akan dibuka untuk menerima order ataupun pesanan makanan pelajar melalui Google Form. Ya, tiada walk-in untuk membeli makanan. Jadi cikgu harap semua wakil tingkatan ataupun ketua tingkatan telah memainkan peranan untuk mengambil pesanan makanan daripada rakan-rakan kelas masing-masing. Okey. Penggunaan kerusi, meja dan ruang makan di kantin tidak dibenarkan untuk semua warga kolej. Ya, pelajar hanya akan dibenarkan makan di dalam kelas di bawah seliaan guru pada waktu rehat. Dan pastikan sisa makanan dan pembungkus makanan dibuang ke dalam plastik sampah dan terus dibuang ke tempat pembuangan sampah. Okey, pelajar yang duty pada hari tersebut sila pastikan plastik sampah ataupun plastik sisa makanan tadi terus dibuang ke tempat pembuangan sampah. Ya, jangan biarkan di dalam kelas, nanti penyakit lain pula akan merebak di dalam kelas awak. Okay, sebelum mula masa pembelajaran selepas rehat, pastikan semua telah dibuang ke tempat pembuangan sampah. Okay, kemudian makanan dan minuman tadi cikgu terangkan order ataupun boleh dipesan melalui Google Form dan diuruskan oleh ketua tingkatan ataupun wakil
Dan untuk bantuan makanan yayasan juga akan diambil oleh wakil setiap kelas pada setiap hari. Dan untuk pergerakan pelajar semasa waktu rehat ini, guru mata pelajaran yang akan bertugas mengawal pergerakan pelajar. Okey, jadi kita terpaksa hidup dalam norma baru. Semua pergerakan awak akan dikawal dan juga mengawal diri penjarakan sosial 1 meter. Okey, seterusnya ini ialah seperti yang awak dah lihat dalam video. Okey, untuk pergerakan masuk ke kantin untuk mengambil pesanan makanan. Okey, dan ini untuk bergerak keluar selepas menyerahkan bayaran. Okey, kemudian untuk SOP tandas. Okey, hanya 3 orang sahaja dibenarkan menggunakan tandas pada sesuatu masa dan kita menggunakan sistem nombor, iaitu pelajar dan guru akan mengambil nombor di hadapan pintu tandas sebelum memasuki tandas. Ya, jadi jika nombor tak ada di luar pintu tandas, maksudnya pelajar kena tunggu sehingga pelajar yang di dalam tandas tu keluar untuk menyerahkan nombor dan barulah awak boleh masuk ke tandas. Okay. Pastikan kebersihan tandas sentiasa terjaga. Hanya seorang pelajar sahaja dibenarkan ke tandas pada satu-satu masa. Ini dalam kelas. Tak boleh awak mengikut kumpulan 3 orang sekali untuk pergi ke tandas dalam satu-satu kelas. Maksudnya dalam satu kelas, jika kawan awak dah pergi toilet, tunggu sehingga kawan awak balik, barulah awak boleh pergi. Ya, dan pastikan nombor pada luar tandas itu diletakkan di tempat asal selepas digunakan. Jangan awak guna, masuk poket, awak bawa balik ke kelas. Okey, nanti kawan awak nak guna tandas dah tak ada nombor. Okey, jadi pastikan selepas keluar daripada tandas, nombor itu diletakkan kembali di tempat yang telah disediakan di luar pintu tandas. Okey, itu ialah untuk SOP tandas. Okey. Ini contoh nombor yang kita dah letakkan di luar setiap tandas pelajar dan juga guru. Okey, seterusnya untuk penggunaan lift. Okey, untuk penggunaan lift, hanya 4 orang sahaja dibenarkan menggunakan lift pada sesuatu masa. Okey, pengguna lift mesti mematuhi penjarakan sosial yang telah ditetapkan mengikut SOP. Dalam lift tersebut kita dah tandakan kotak-kotak dan juga arah untuk pelajar apabila masuk ke dalam lift. Dan tidak dibenarkan bercakap ataupun bersembang semasa berada di dalam lift. Jangan bersandar pada dinding lift dan pastikan mencuci tangan selepas menekan butang lift. Okey, jadi sebab kita dah tetapkan hanya 4 orang sahaja menggunakan lift pada satu-satu masa, cikgu sarankan jika pelajar hanya untuk ke tingkat aras 1 ataupun aras 2, pelajar tidak digalakkan menggunakan lift lah. Okay, kecuali kalau pelajar nak ke makmal komputer tingkat 3 ataupun ke makmal tingkat 4 yang tinggi, baru gunakan lift. Sebab lift akan mengambil masa untuk membawa awak ke tempat ataupun ke kelas tersebut sebab penggunaannya sangat limited. Ya. Okay, ini gambar contoh keadaan di dalam lift. Okay, ini maklumat yang telah kita tetapkan, telah letakkan dalam lift. Okey, kemudian SOP yang seterusnya iaitu SOP bilik-bilik khas termasuk kelas. Ya, patuhi penjarakan sosial yang telah ditetapkan. Okey, jika bilik khas itu ada disediakan buku log, okey, catatkan nama. Okey, tapi kita tak ambil suhu lagi, suhu hanya diambil di pintu masuk. Okey, kemudian tidak dibenarkan duduk di tempat yang bertanda X. Okey, untuk dalam kelas, kita tak ada tempat bertanda X sebab kita telah tetapkan hanya 15 meja sahaja berada dalam kelas tersebut. Dan setiap kelas telah mempunyai pelan lantai masing-masing. Jadi cikgu harap pelajar hanya duduk di tempat yang telah disediakan sahaja. Okey, jangan hari ini awak duduk barisan depan, esok awak duduk belakang. Okay, ataupun hari ini awak duduk di kelas A, esok awak pindah ke kelas B. Okay, pelajar tidak dibenarkan menukar tempat duduk ataupun menukar kelas walaupun suka sama suka. Okay, dan patuhi tanda arah yang telah ditetapkan untuk keluar masuk dalam kelas tersebut. Okay, dan pelajar juga tidak dibenarkan untuk menggerakkan
ataupun mengalihkan meja dan kerusi yang telah ditetapkan. Jika awak tengok di setiap kaki meja itu telah diadakan tape, ya. Jadi jangan pindahkan meja itu. Katakan awak nak duduk dekat dengan kawan ke, angkat meja tu menghampiri kawan awak. Okey, perbuatan tu sama sekali tidak dibenarkan. Okey, duduk hanya di tempat yang telah disediakan. Okey, ini antara bilik-bilik khas kita yang telah dijadikan, ada yang telah dijadikan kelas dan juga bilik-bilik khas untuk kegunaan pelajar-pelajar, ya, termasuk surau dan juga bilik kesihatan, ya, kita namakan bilik isolasi. Okey, kedudukan kelas terkini seperti yang telah dimaklumkan, cikgu dah maklumkan awal. Perpindahan kelas-kelas, cikgu dah maklumkan, jadi tak perlu diterangkan lagi. Semua pelajar dah tahu mana kelas dia pada hari ini dan cikgu percaya semua pelajar telah berada di kelas masing-masing pada hari ini seperti yang telah ditetapkan. Okey, ini ialah tentang agihan pelajar. Okey, dan pelajar juga telah maklum, ya. Mereka telah dibahagikan kepada kumpulan A dan B dan setiap pelajar mempunyai satu nombor yang telah ditetapkan yang wajib awak ingat tadi. Okey, dan pelajar tidak dibenarkan untuk menukar kelas walaupun suka sama suka. Dan sila patuhi pelan lantai yang telah disediakan bagi setiap kelas. Okey, kehadiran pelajar. Okey, sepanjang tempoh PKPP ini, hanya pelajar yang benar-benar sihat sahaja dibenarkan hadir ke kolej dan pastikan pelajar sentiasa mengamalkan SOP yang telah ditetapkan. Okey, kebersihan kelas. Sekarang kelas telah terbahagi kepada 2 dan cikgu harap semua pelajar telah mempunyai jadual tugasan kelas yang terkini. Ia bergantung kepada bilangan pelajar mengikut pelajar yang kelas A ataupun kelas B. Jangan ikut jadual bertugas yang lama. Okey, jadual pelajar yang terkini, okey. Setiap kelas tadi telah dibekalkan dengan satu botol, okey, pensanitasi tangan. Okey, jaga pensanitasi tangan itu jangan hilangkan dan pastikan botol itu berada di pintu masuk, ya, jangan bergerak-gerak. Okey, dan AJK kelas yang bertugas perlu memastikan kebersihan kelas seperti pembungkus makanan dibuang ke tempat yang sepatutnya. Okey, dan pastikan juga kamu sentiasa mengamalkan amalan mencuci tangan, ya. Okey, ini adalah pengawasan semasa rehat. Okey, pengawasan pelajar sewaktu rehat akan dilaksanakan oleh guru mata pelajaran setiap kelas iaitu mata pelajaran sebelum rehat. Ya. Pastikan pelajar hanya makan di dalam bilik PDP di bawah seliaan guru pada waktu rehat. Dan guru tingkatan telah menyerahkan nama kepada pihak pentadbir. Maksudnya guru-guru yang bertugas semasa rehat sila patuhi jadual yang telah ditetapkan. Okey, dan cikgu harap jika pelajar mempunyai masalah ataupun ada apa-apa yang ingin berkongsi, pelajar boleh berjumpa dengan cikgu ataupun mana-mana guru tingkatan ataupun pelajar boleh merujuk kepada kaunselor. Okey, jangan pendamkan sebarang masalah. Okey, sila berjumpa dengan guru tingkatan ataupun kaunselor untuk sebarang masalah pelajar. Okey, jika anda tidak sihat pun sila maklumkan kepada guru bertugas ataupun guru tingkatan. Okey, cikgu rasa itu saja untuk taklimat cikgu. Sekian, terima kasih. Okay, selamat sejahtera semua. Okay, welcome back. Okay, untuk bahagian core curriculum, so tiada aktiviti core curriculum dibenarkan berjalan sehingga 1 tarikh akan dimaklumkan lah. Okay, kemudian setiap kelab perlu mengadakan sekurang-kurangnya sekali online quiz yang melibatkan semua ahli. Sekurang-kurangnya 1. You want to do more than that, then it's fine. Alright, dan kertas kerja perlu dihantar sebelum 3 hari bulan Julai kepada saya. Okay. Dan kamu jalankan online quiz tu pada satu masa bila-bila sahaja. Kemudian dokumentasi mesti perlu siap dan hantar kepada saya sebelum 31 Julai 2020. Okay. Untuk hadiah. So sediakan senarai nama pemenang. Okay, so pada bulan Oktober
kalau kita masih ada majlis anugerah co-curriculum dan kita ada peruntukan yang berlebihan, kita akan sediakan hadiah untuk semua pemenang bagi online quiz ini. Okay. Kemudian jika kita ada apa-apa pertandingan peringkat negeri atau kebangsaan, kita akan umumkan kepada pelajar. So cuba ambil peluang untuk menyertainya. Alright, supaya boleh naikkan markah pokok. Okay. Kemudian kalau ada buat perjumpaan ahli secara online, so mungkin pengurusi ke SU ke, you arrange perjumpaan ahli secara online, sila catatkan kehadiran, okay, bersama dengan evidence. Okay, ini mungkin akan berguna lah pada masa akan datang untuk mengira bilangan kehadiran. Okay, so don't worry. Cara kira markah pokok saya rasa pada satu masa akan datang kementerian akan keluarkan satu pengiraan markah yang memang adil kepada semua pelajar. Okay. Kemudian yang last sekali tentang pokok ialah untuk belajar ada 150 orang belajar yang telah menyertai, yang telah bayar dan nak menyertai KS7K Healthy Run yang dianjurkan oleh Kolej Tingkatan 6 Sultan Abdul Aziz. Okay. Run tu memang dibatalkan, tetapi sebab semua barang mereka sudah beli, okay, maka mereka tidak akan pulangkan duit, tetapi belajar akan dapat t-shirt, medal dengan sijil yang berperingkat kebangsaan itu. Alright? Nanti Unikoko akan arrange satu masa untuk edarkan kit ini kepada pelajar dan kita akan pulangkan RM10 lah yang yuran pengangkutan yang belajar sudah bayar itu. Okay, so ini ialah untuk core curriculum. Okay, seterusnya saya ingin nak jelaskan sikit tentang tempahan makanan kantin. Okay, so untuk tempahan makanan kantin sepanjang tempoh ini belajar tidak dibenarkan walk in ke kantin untuk tempah makanan. Alright, semua tempahan makanan mesti melalui ketua kelas atau wakil kelas. Okay, so ketua kelas dan wakil kelas setiap hari akan ambil order untuk esok hari. Okay, lepas dia kumpul, ketua kelas atau wakil kelas sahaja yang perlu isi borang Google. Okay, kepada pihak kantin. Lepas tu pada esok hari pagi sila bayar kepada ketua kelas atau wakil kelas. Sila sediakan wang yang secukupnya lah supaya tak bayar banyak pertukaran duit. Okay? Selepas ketua kelas atau wakil kelas sudah kutip duit, masa rehat hanya ketua kelas atau wakil kelas sahaja yang dibenarkan pergi kantin untuk bayar dan ambil makanan yang sudah dibungkuskan. Okay, so ini adalah prosedur untuk tempahan makanan. Okay, sekian, terima kasih.